Irene meliarkan pandangannya ke setiap sudut di ruang tamu. Tiada apa yang dapat dilihatnya selain perabot. Dia mengembalikan pandangan ke wajah anak sulungnya yang berusia 4 tahun dengan kening yang berkerut. Along cakap apa ni? Mama tak nampak apa-apa pun. Ada. Ada apa? Ada 3 orang kakak pakai kain hitam dekat tingkap tu, Mama. Adam menghalakan jari telunjuknya ke jendela ruang tamu yang terbuka luas. Irene menampar lembut tangan Adam, lalu cepat-cepat pergi menutup jendela. Dah, jangan mengarut. Along pergi mandi cepat. Dah nak maghrib dah ni. Adam menggaru kepala yang tidak gatal. Kenapa mamanya tidak mahu mempercayai kata-katanya? Memang ada 3 orang kakak yang bertubuh tinggi lampai sedang terpacak berdiri di tepi tingkap. Dia berlari anak mengambil tuala di bilik. Apabila dia kembali melihat ke tingkap, kelibat kakak-kakak itu sudah tiada. Selesai solat maghrib, Irene berbual dengan suaminya. "Kenapa dengan Along?" soal Zakrul. Sejak 2 menjak ni, dia asyik cakap nampak 3 orang kakak berkain hitam dalam rumah ni. Alah, biasalah budak-budak. Tapi saya tak sedap hatilah, bang. Awak janganlah fikir yang bukan-bukan. Imajinasi dia je tu. Belum sempat Irene menjawab, anak kedua mereka, Azrin, menangis dengan sekuat hati dari dalam bilik tidur. Irene dan Zakrul bergegas masuk mendapatkan anak bongsu mereka. Along kacau adik ke? Irene bertanya. Azrin yang berumur 1 tahun menangis teresak-esak sambil menekuk muka. Bukan Along. Adik takut dengan kakak-kakak tu. Dia menunding ke tingkap bilik tidur. Irene memandang suaminya. Zakrul sedang memerhatikan tingkap. Namun seperti Irene, dia juga tidak nampak apa yang didakwa oleh Adam. Tidak lama selepas itu, Zakrul mendukung Adam dan mengarahkan Irene mendukung Azrin keluar dari bilik. Mereka berkumpul di ruang tamu. "Along, cuba cerita dekat Abah. Apa yang Along nampak?" Zakrul menggenggam tangan kecil anak lelakinya. Adam berkerut muka sambil memandang ke sekitar ruang tamu. Air matanya mula mengalir ke pipi. Kakak-kakak tu menjerit depan muka adik. Zakrul dan Irene terkedu. "Diorang jerit apa dekat adik?" Along tak tahu. Zakrul melepaskan genggaman tangannya. Wajah Adam ditenung buat beberapa saat. Along selalu nampak ke diorang tu? Irene pula bertanya. Adam mengangguk. Kakak-kakak tu selalu berdiri dekat tingkap. Ujar Adam sambil menunjuk ke arah tingkap ruang tamu. Zakrul bangkit lalu menuju ke tingkap ruang tamu sambil mulutnya terkumat kamit membaca ayat kursi. Tidak lama selepas itu, seluruh tubuhnya merinding seram. Hatinya berdebar secara tiba-tiba. Tingkap yang berkunci terkuak dengan sendiri. Ada apa, bang? Irene bertanya dengan muka cemas. Adam menekuk mukanya dan Azrin kembali menangis teresak-esak. Zakrul menutup jendela yang terbuka lalu kembali ke sofa. Debaran di dadanya masih bergayut di tangkai hati. "Along nampak kakak-kakak tu lagi?" soal Zakrul. Anak kecil itu mengangguk. Adam perlahan-lahan menoleh ke tingkap dan ternampak 3 lembaga tinggi lampai bertelekung hitam sedang berdiri tegak di situ. Badan mereka terbuai-buai bagaikan kain ditiup angin. Muka mereka pucat dan mata mereka bulat terbelalak merenung ke arahnya.
Bibir mereka bergerak-gerak mengatakan sesuatu, tetapi Adam tidak faham. Mereka bukan bertutur dalam bahasa Melayu. Beberapa minit kemudian, laungan azan isyak dari masjid berdekatan telah mengusir 3 lembaga tersebut. Zakrul segera menunaikan solat isyak. Bulu romanya meremang-remang semasa menunaikan solat. Sementara itu di ruang tamu, jiwa Irene langsung tidak tenteram. Adam dan Azrin pula sudah terlena di atas pangkuannya. Zakrul menadah tangan untuk berdoa, tetapi bacaannya seringkali terganggu dan dia dapat rasa seperti ada lebih dari seorang sedang duduk di belakangnya. Zakrul meneruskan bacaan walaupun debaran di dada kian memuncak. Amin. Ada suara-suara yang mengaminkan doanya dari belakang. Perlahan-lahan Zakrul menoleh ke belakang. Biliknya kosong. Selepas bangun dan melipat sejadah, dia keluar dari bilik. "Awak pula solat," ujar Zakrul seraya mengambil Adam dan Azrin dari pangkuan isteri. Setelah Irene ke bilik mandi untuk mengambil wuduk, Zakrul membaringkan anak-anaknya yang sedang lena ke sofa. Dia menghampiri tingkap ruang tamu. Suasana gelap dan hanya diterangi oleh lampu jalan sahaja. Irene mencapai kain telekung putih yang tersidai di penyangkut kayu. Dadanya berdebar-debar sejak melangkah masuk ke bilik. Ketika membaca niat solat, telinganya tertangkap suara-suara yang mengajuk bacaannya dari belakang. Bukan sekadar mengajuk bacaan, tetapi juga mengajuk suaranya. Irene memejamkan mata dan meneruskan solat. Solatnya berjaya dilakukan dengan khusyuk. Namun seperti Zakrul, bacaan doa selepas solatnya terganggu. Irene berhenti membaca doa. Suara-suara yang mengajuknya turut terhenti. Suasana menjadi begitu hening sekali. "Irene, bacalah." Nafas Irene turun naik. "Bacalah." Suara yang kedua pula menegur, lebih kasar dari suara yang pertama. "Baca." Suara yang ketiga bertempik di telinga Irene. Kasar sekali bak halilintar memanah ke bumi. Irene yang masih bertelekung terus berlari keluar dari bilik. Dia mendapatkan Zakrul yang masih berdiri di tingkap. "Kenapa ni?" tanya suaminya dengan cemas. Benda tu ada dalam bilik kita, bang." Lelaki itu terus bergegas ke biliknya. Lampu bilik tidur berkelip-kelip. Tidak lama kemudian, ia terpadam dan tidak dapat dihidupkan semula, walaupun Zakrul menekan suis beberapa kali. Dia mengambil lampu suluh. Apabila cahaya lampu suluh menerangi bahagian tingkap, ada kelibat sesuatu yang berdiri di situ. Tetapi hanya dalam beberapa saat sahaja. Zakrul menyuruh Irene bersiap. Mereka akan bermalam di hotel sahaja pada malam ini. Esok dia akan cuba usahakan sesuatu. Namun telahan Zakrul salah. Dia menyangkakan semuanya akan pulih apabila bermalam di hotel. Tetapi perkara yang sama masih berlaku. Adam dan Azrin masih menangis teresak-esak. Telunjuk Adam menghala ke lobi hotel. Zakrul cuba menenangkan perasaan anak sulungnya. Rupa-rupanya bukan rumah mereka yang bermasalah, tetapi anaknya sendiri. Tangisan anak-anak mereka bergema mengisi ruangan lobi hotel itu. Mereka meminta maaf dan keluar dari lobi hotel. 3 kakak bertelekung hitam itu sedang berdiri di hadapan kereta.
Apa kita nak buat ni, bang? Zakrul menghidupkan enjin lalu terus memandu ke rumah sahabat karibnya yang bernama Muslim. Muslim merupakan rakan sepejabatnya dan telah dianugerahkan dengan deria ke-6. Dia juga mampu merawat penyakit yang berkaitan dengan alam gaib. Kehadiran mereka disambut mesra oleh Muslim dan isteri. Muslim mencuit lengan Zakrul setelah melihat Adam dan Azrin. Ada benda yang mengikut budak-budak tu. Ada 3 ekor jin berkain hitam, macam telekung. Itulah apa yang Adam cakap dekat aku dengan Irene. Muslim merenung ke ambang pintu utama rumahnya. 3 ekor jin betina itu berdiri di luar dengan muka bengis. Mereka tidak dapat masuk kerana pintu tersebut sudah dipasang pagar. Kau ada berkelah dekat air terjun ke sebelum ni? Muslim bertanya. Zakrul mengangguk. Benda-benda tu asal dari situlah. Zakrul segera menoleh ke isterinya. Irene terkedu. Kemudian wanita itu menceritakan bagaimana Adam ada mengutip sesuatu di kawasan tersebut. Adam terbawa baliklah tu, Muslim berkata sambil tersenyum. Benda dia macam ni, Zaid. Tempat berkelah yang kau pergi ni memang keras. Banyak dah kejadian pelik-pelik jadi dekat tempat tu. Eloklah kau pulangkan balik apa yang Adam kutip. Kau tahu ke apa yang dia bawa balik tu? Zakrul merenung isterinya. Botol kaca kecil, kata Irene. Masih ada dalam simpanan tak? Irene mengangguk. Malam ni kau dengan anak bini kau tidur kat sini dulu. Esok pagi, kita berdua ke sana lepas ambil botol dekat rumah kau. Muslim memberi usulnya. Zakrul hanya mengangguk faham. Selepas solat subuh, Zakrul dan Muslim pergi mengambil botol yang dimaksudkan. Muslim memerhatikan isi dalam botol tersebut. Ia kelihatan kotor dan berbau busuk. Baca ayat kursi, Muslim berkata sebaik mereka sampai ke kawasan air terjun itu. Di hadapan mereka ada 3 ekor jin bertelekung hitam sedang memandang tajam dari balik pokok. Sangat mengerikan wajah jin-jin itu, hinggakan Muslim tidak mahu melihatnya lebih lama. Botol ditanam berhampiran dengan air terjun. Jom balik. Tugas mereka sudah selesai. Ketika mereka masuk ke dalam kereta, ada tempikan penuh kemarahan menyakiti gegendang telinga Muslim. Dia tidak menghiraukannya dan terus memandu pergi dari situ. Zakrul akhirnya mengurut dada penuh kelegaan. Sejak dari itu, anak-anaknya sudah tidak nampak lagi makhluk yang mengerikan itu. Kehidupan mereka kembali normal dan Zakrul sudah serik untuk membawa keluarganya berkelah di tempat-tempat seperti itu lagi.